Kita dah start live kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul. I'm basically the host and moderator for this talk. For today's show, interview kita buat dalam BM sebab my interviewee dia lebih fasih bahasa Malaysia. Okay, untuk yang baru tonton, thanks for watching. So actually I need to copy the link and send. So ini ni semua santai je. Thank you Brother Ridwan and Puan Husna for coming and bringing all your kids you make. Santai and relax. So we want that. It's just that today we have oh, my suara pun quite without the mic. We have that apa tu khusus haji. Okay, suara clear ke? Tapi suara tadi clear. So you just put you naikkan atas sikit je lah. Thank you for the support, you guys for coming and those watching online. Alright, as some of you might aware, this is TKD. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, saya TKD, berasal dari Kuching, Sarawak, berbangsa Iban. Alright, so sekarang saya duduk di Pantai Indah dan bekerja dekat atas ni je, UK Perdana atas ni. Okay. So brother pun pernah datang office ya? Saya pernah datang dekat UP1 dia. Okay. Brother buat apa? Printing ke? Ya, saya buat printing. Okay. So they can do all this. Berhadapan dengan Bangge. Restoran Bangge. Alright. Bangge dekat atas tu. Dia basically on the second floor lah. So brother banyak buat stiker untuk produk, yes, untuk mak, untuk hadiah semua lah. Okay, baik. So sekarang duduk di Pantai Indah, okay. Ampang, Pantai Indah. So alhamdulillah. So macam mana saya kenal Islam ni? Mula-mula saya macam mana nak cakap? Okey. Saya kenal dia brother dah kahwin ya. Alright, dah kahwin. Dah kahwin dengan orang Semenanjung, Malaysia. Dia orang mana? Port Dickson. Dia mengajar di Atikadi also from Modern Dai. Modern Dai ni more to, can you tell me about your Modern Dai, your NGO? Okay, kita berasal dari NGO Modern Dai, so lebih kepada kita buat training lah, lebih kepada training. Okay, training. Handle atheist ataupun missionary dan sebagainya lah. Akidah injection untuk dekat sekolah. Akidah injection. Yalah, I mean you kuatkan akidah, tapi dia orang specialize on murtad, yes, untuk kuatkan akidah, dan juga dia nak to tackle atheist dan juga Christian punya missionary, how to deal with them. Ni kalau betul lah yang I faham, punya Modern Dai. So ini dia punya specialization, dia also juga mengajar budak-budak tingkat tiga atas. Okay. Kita itulah akidah injection tu tingkatan 3 ke atas. Okay. Maksudnya kita buat program dengan sekolah, buat program dengan sekolah, ataupun kadang-kadang kita latih budak-budak IPT dan sebagainya. So dia orang yang akan buat program. I see. So kita just latih dia orang untuk dia orang buat program. Sebab kita kena ramaikan pendakwah semua, untuk menyampaikan dakwah. Sebab kalau buat seorang-seorang memang lambat. So kalau buat ramai-ramai, so IPT kalau dia lebih bagus dekat IPT lah, sebab permulaan dia dekat situ. So sebab banyak masalah mula dekat sekolah-sekolah lagi. So kalau kita tak ambil tindakan sekarang, so bila dia mengikat dewasa itu yang akan terjadi. Kadang-kadang dia jadi atheist, kadang-kadang dia boleh jadi agnostik. Sebab kadang-kadang berpunca daripada sekolah itu sendiri, sebab pergaulan member-member, kawan-kawan. Saya agak interested, nanti boleh cerita sikit pasal kat sekolah macam mana you nak menguatkan akidah umat Islam sini lah. So dia tackle more on atheist dan murtad So dia mengajar juga facilitator ataupun trainer, yes, untuk mengajar lagi pada budak lain. So training the trainers TOT. Okay. So Ati nak cerita sikit pasal family background, datang. Alright, so okay, saya berasal dari Sarawak, Kuching tadi. Okay, berbangsa Iban. So sekarang alhamdulillah Iban lagi. Bangsa tak berubah. Agama je berubah. So bangsa Iban, Kristian, Anglican. So sebelum saya kenal Islam dulu, suatu ketika dulu sebelum saya kenal Islam, sebenarnya saya tak suka orang Islam ni. Dan saya tak bukan tak suka tau, sebab rakan-rakan saya banyak yang Melayu juga dan sebagainya. So bila-bila perayaan dan sebagainya, Christmas, okay, kita celebrate Christmas, gawai dan sebagainya. So dia orang datang juga. Dan dia orang datang, join dekat kita, datang juga. Dan dia orang minum sekali dengan kita. So minum beer dan sebagainya. So dekat situ saya tengok apa istimewanya Islam ni sebenarnya. Dan kadang-kadang
dia orang ni lebih kuat minum dari kita. Lebih hebat. So saya tengok dekat situ. Tapi kalau kita tengok di media masa dan TV dan sebagainya, semua orang cakap Islam ni bagus, Islam ni agama rasmi Malaysia sebagainya. Tapi bila kita bergaul dengan rakan-rakan waktu tu, kita tengok apa yang bezanya. So dekat situ saya tengok apa yang menariknya Islam ni. Sama je. So apa yang bagus dan special Islam? Masa tu berapa yang macam tak berapa suka orang Islam? Waktu tu basically form 1 lah, form 1. Form 1? Yes. Tak suka orang Islam lah. Sebab waktu tu dekat rumah saya tu ada surau. So dekat sana Sabah Sarawak pukul 4 ataupun pukul 5 dah azan tau. Lagi-lagi bulan Ramadan pukul 4. Tapi sebenarnya saya tak faham. Sekarang baru saya faham itu bukan azan. Itu wirid dan sebagainya pukul 4 pagi kan. 4 pagi dah buka? Yes. Sebab sana subuh pukul 4 lebih. Pukul 5 dah subuh. Sabah Sarawak. Sejam awal? Yes. Kadang-kadang pukul 4 lebih tu waktu sahur tu kan. Sekarang baru tahu sahur lah, dulu tak tahu. So dia orang dah pasang wirid dan sebagainya, bising kan. Kan semua orang dengar. Betul tak? So kita rasa dia orang ni aduhai. Kalau nak pasang boleh tak perlahan sikit. Tapi waktu tu tak adalah cakap depan-depan. Kita cakap dalam hati. So macam mengganggu. Tapi sebenarnya itu bukan azan, itu adalah wirid. Tahrim tahrim sebelum half an hour. Dipasang berapa lama sebelum? Setengah jam sebelum sampai ke subuh, azan subuh. Ada berapa lama? Setengah jam? Lama jugalah. Kalau pukul 4 pagi, 4.30 dia orang buka, pukul 5 dah setengah jam. Setengah jam lah. So agak bising dan agak mengganggu. Itu antara yang tak suka pasal Islam lah. Dan kadang-kadang kawan-kawan Melayu sendiri pun macam sama je. Minum pun sama minum. Dia orang tak menunjukkan apakah akhlak Islam sebenarnya. So waktu tu yang saya faham, Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. So saya tahu hanya orang Melayu ni, dia ni lah orang Islam. Tapi saya tak tahu perbezaan antara bangsa dan agama waktu tu. Saya hanya tahu orang Melayu ni orang Islam. Kristian boleh minum, tak ada masalah. Kalau ikutkan dalam Bible memang tak boleh minum. Tapi kita tak tahu kan. Sebab sebelum saya masuk Islam saya tak baca Bible pun. Dan tak amal pun agama Kristian tu. Just ikut macam tu. Ikut family je lah. Ikut family je lah. Just ikut family. Family kerja apa? Mak tak kerja. Ayah dah meninggal dah. Form 1 dia meninggal dah waktu tu. Adik-beradik berapa orang? So adik-beradik ada 8 orang. Sulung dah meninggal. Atik nombor apa? Saya nombor 5. Nombor 5. Berapa lelaki perempuan? Abang 3. Abang 3 atas. Adik seorang. 4 lelaki 4 perempuan lah. 4 lelaki perempuan. Bongsu sekali perempuan. So berapa ramai yang dekat Sarawak dan berapa ramai dekat sini? Okey, abang dah balik sana. Dekat sini tinggal saya dengan abang seorang lagi. Abang nombor 5. Abang nombor 5. Yes. Kau nombor? Saya nombor 6. 6. Abang atas betul lah. Yes. Yang lain semua dekat Sarawak. Yes, dekat Sarawak. Mak masih ada lagi. Mak masih ada lagi. Boleh ceritakan macam mana yang tertarik kepada Islam, saudara? Saya tertarik kepada Islam selepas datang ke sini. Waktu tu saya kerja dengan abang saya di kedai pula betul lah dekat Batu Cave, kilang percetakan. Dekat mana kita kilang tu kilang Cina tau. Kedai maksudnya kilang buku tu binding tu Cina punya. Dekat mana tu? Batu Cave. Batu Cave. Masa tu umur berapa? Waktu tu 18 ke 19 macam tu. 19. 18 lah. 18. Waktu tu World Cup. 2002. Brazil kalah kalau tak silap. So datang kat sini. So dekat situ banyak binding buku-buku agama macam ni kan. So dekat situ lah mula. Bukannya suka sangat lah. Just kadang-kadang kita buat kan. Kita baca sikit-sikit je lah depannya. Sikit-sikit. Tapi waktu tu bila dah baca sikit-sikit kan, macam minat pula nak baca lebih. So itulah mula baca sikit-sikit. Lepas tu dan waktu tu pula dakwah kepada non-Muslim jarang-jarang. Saya rasa hampir-hampir tak ada ataupun jarang-jarang. Saya pun tak tahulah. Tapi waktu tu memang tak pernah lagi dengar dekat masjid yang dekat sini, masjid dia orang akan cakap, kita kena wajib dakwah kepada non-Muslim. Tak pernah. Waktu tu hanya kita tahu pernah dengar lalu dekat masjid je hukum hakam je waktu tu. Dan apa yang kita tahu pula waktu tu dekat buku dengan dekat luar tak sama. Maksudnya dekat luar buku tu kan semua menarik kan, cantik. Tapi dekat luar ni banyak hukum hakam itu tak boleh, ini tak boleh. So dekat situ saya tengok berbeza juga.
Tapi tak apalah, saya baca juga. Dan waktu tu nak bawa balik memang tak boleh lah Al-Quran dan sebagainya waktu tu kan. Sebab kita non-Muslim, memang tak boleh waktu tu. Tapi kedai tu Cina punya? Cina punya. So ada yang jaga-jaga tu, ada yang Islam banyaknya orang Melayu lah yang jaga situ. So diorang tak macam kurang galakkan lah. Even kalau kita pegang Al-Quran tu, diorang suruh pakai sarung tangan dan sebagainya. So baca macam tu. Lepas tu ada juga member yang cerita-cerita dan sebagainya. Dan satu buku tu Syurga dan Neraka. Buku tu agak menarik. Maksudnya macam mana rambut, selai rambut tu yang boleh dipotong 7, kita boleh lalu laju gila. Okay. So dekat situ saya tengok, wow, saya tak tahulah macam mana dia boleh terbuka macam tu kan. Dan saya terfikir juga, macam mana selai rambut tu kita boleh lalu sepantas kilat kan, lalu. Okay. So tengok, wah, dekat situlah mulanya baca sikit, oh macam ni rupanya Islam. Dan Islam ni lebih mengajar sebenarnya, bagi waktu tu saya tengok Islam ni lebih mengajar kita kenapa kita hidup. Kenapa kita hidup. Dan Islam ni juga mengajar saya macam mana kita kena saling dengan family. Maksudnya kadang-kadang jumpa kawan-kawan kan, dia salam, cium tangan dan sebagainya. Saya tengok dekat situ Islam banyak mengajar tentang kekeluargaan. Kekeluargaan satu, silaturahim. Silaturahim. Banyak mengajar tentang silaturahim. Saya tengok dekat situ bagusnya. Sebab waktu saya di Sarawak dulu, saya macam mana nak cakap, aku kurang rapat lah dengan family. Kurang rapat. Even dengan adik-beradik pun kurang rapat. So bila datang ke sini, tengok kawan-kawan semua, wah, lagi-lagi time raya kan. So dia orang saling maafan kan, saling minta maaf dan sebagainya. So nampak dekat situ something yang menarik, sangat-sangat menarik. Maksudnya silaturahim tu kena jaga, silaturahim tu. Sebab tu saya tengok, wah, dia lebih mengajarkan erti hidup lah. Kenapa kita hidup dan kenapa kita kena saling keluarga tu. Tak, lagi-lagi kena hormati ibu bapa. Itu yang paling penting. So dalam Kristian benda tu kurang, tak ada. Ya, mungkin ada, saya pun dalam sebab waktu tu saya agak sosial juga waktu tu. Memang keluar malam dengan kawan, kadang-kadang kita minum dan sebagainya. So kurang sikitlah dengan family. So lepas pembacaan tu apa yang betul-betul selain pada keluargaan, ada silaturahim? Ya, kalau Rizwan nak tanya boleh tanya. Boleh tanya. Rizwan? Itulah. Dekat dalam jelas ke? Tak, dalam tu okey. Dalam okey. Cuma dengan itulah, it's okay lah. So we just make best of what we can. So apa lagi? So berapa lama dalam proses daripada terbaca buku yang pasal selai rambut di belah 7 tu doang? Itu apa? Titian Mustaqim. Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim. Okey. So berapa lama daripada situ yang lama juga. Itu kan saya pun dalam setahun lebih macam tu. Tapi waktu tu saya nak masuk Islam sebenarnya bukan betul-betul nak masuk Islam. Saya just waktu tu nak masuk Islam sebab saya nak tahu apakah ajaran agama Islam. Waktu tu kita dekat luar, orang tak dedah dengan kita apakah itu Islam. So sebagai contoh, saya jumpa brother So brother, kita jumpa brother. Kalau saya tanya brother waktu tu tentang Islam, tentu brother akan cakap, oh, kena semayang, kena ini, kena itu dan sebagainya. Betul tak? Ini tak boleh, itu tak boleh. So waktu tu saya nak tahu je. Then saya tak tahu macam mana. Ada kawan recommend. So dia bawa. Waktu tu kita pergi ke Jalan Ipoh. Dia yang bawa. kat mana Jalan Ipoh tu? Perkim? Yes, Perkim. So dia bawa pergi situ waktu tu. Waktu nak pergi tu pun lama tau, nak kena tunggu. Sebab waktu tu dia tanya dengan kawan yang tu, betul ke dia nak masuk Islam? Tapi waktu tu saya ikut je. Sebenarnya bukan betul-betul nak masuk waktu tu. Nak tahu lagi lah. Yes, nak tahu je. Tapi kalau kita nak tahu tentang Islam waktu tu, hanya orang Islam saja yang kena tahu orang Islam, agama Islam. Maksudnya bila kita dah Islam, kita je kena tahu. So waktu tu kan dakwah orang non-Muslim kurang. So kalau kita jumpa kawan-kawan pun dia akan cakap, kenapa kau nak tahu, sibuk je kau
Kau ambil tahu je lah agama kau, tak payah sibuk agama kita. Ingat waktu tu memang kurang sangat dakwah pada non-Muslim. So saya pergi. Waktu tu pun betul ke aku buat ni? So tak pasti waktu tu. Was-was. Memang tu. So pergi je lah. Masa tu umur 19, berapa tu? 20. Dah 20 dah. Okay. 2005. Okay. So lepas masuk Islam tu, selepas masuk Islam tu dekat situ lah baru saya belajar tentang Islam. Selepas tapi masuk tak lama. Islam. Okay. Sebab tu saya masuk Islam memang 2005, tapi saya betul-betul faham dan saya tahu Islam tu 2-3 tahun je. Sekarang ni baru saya tahu 2-3 tahun lepas baru saya faham apakah itu agama Islam. Sebenar-benarnya agama Islam. Selepas saya masuk Islam tu, so saya pergi dengan kawan-kawan dan sebagainya kan. Kebanyakan apa yang diajar dekat saya adalah hukum hakam. Hukum hakam. Ni di Perkim ni? Tak, dia masuk Islam dekat Perkim. Ni dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. So selepas kawan-kawan kita, biasalah selepas orang tahu kita masuk Islam kan, dia orang akan jadi ustaz. Dia orang pula akan jadi haji yang tak rasmi. So dia orang cakap, oh ini tak boleh, itu tak boleh. Dan sampai satu tahap dia bagi tahu saya, kau dah masuk Islam ni, bila kau balik kampung nanti, kau jangan share pinggan mangkuk dengan keluarga saya. Dengan keluarga. Dengan keluarga. Maksudnya keluarga saya lah. So dekat situ, selepas saya masuk Islam, sampai satu ketika saya rasa berapa tahun lah, 7 ke 5 tahun, saya tak balik Sarawak pun. Berapa tahun? 5 tahun? Lebih saya rasa. Saya balik Sarawak 3-4 tahun ni, baru tiap-tiap tahun saya balik. Sebab tu saya cakap, selepas saya faham itu Islam, baru saya balik. Sebenarnya saya tak balik. Sebab apa? Dia cakap, kan keluarga kita non-Muslim, dia orang masak dia orang masak benda-benda yang tak halal. So kita kan tak boleh share. Itu pengetahuan saya waktu tu. Kita tak boleh share pinggan angkuk dan sebagainya. So kalau saya nak makan, saya kena samak, betul tak? So kalau saya samak, ambil tanah dan sebagainya samak, then family saya apa dia orang berfikir? Hati akan terasa lah. Yes, betul. Kadang-kadang kita nak samak pinggan mangkuk, betul? Tak, kalau nak makan, family tak faham, lepas makan kita kena samak semua. Of course akan terasa lah. Dia orang akan terasa dan dia orang akan cakap kotor lah. Lepas tu kan tanah air. Dia orang dah hidang. Kalau hidang saya tak makan, apa perasaan pula? Betul. Lagilah family kita akan benci. Dia cakap, itulah kau, siapa suruh masuk Melayu. Dia ada banyak masalah. Kalau masuk Islam macam ni, so saya prefer tak balik langsung. Ya, betul lah. Langsung tak boleh balik. So masa bila yang boleh tahu pasal Islam betul-betul tu? Macam mana tahu? Okey, perjalanan dia panjang ceritanya, tapi saya cuba singkat-singkat dan sampaikan we got time until 4 o'clock. So waktu tu selepas saya ni kan, saya duduk dengan member-member tu. Dan saya pindah ke Kepong. So bila pindah dekat Kepong tu, agak lama jugalah. Pindah dekat Kepong tu, so ada kawan-kawan juga. Dia orang kadang-kadang raya time tu saya ikut dia orang balik. So dekat situ saya tengok, oh betul lah apa yang dialami ni. Lepas tu betul apa macam mana maksudnya? Masa balik kampung nampak apa yang silaturahim tadi lah. Silaturahim ada lah. Itu yang bagus. Family so saya rasa seronok waktu tu. Then saya mula belajar kembali apakah itu Islam. So masa dah masuk Islam tu tak sembahyang beri? Okey, puasa saya puasa, sembahyang tak sembahyang. Just puasa je. Puasa je. Dan kebetulan pula waktu tu bulan Ramadan, kalau puasa kan memang saya puasa, tapi sembahyang memang saya tak amalkan. Serius tak amalkan. So dan saya juga tukang beli air dan sebagainya untuk kawan-kawan saya bulan puasa, sebab muka saya macam Cina kan. So dia orang akan orang tak akan itulah. Dia kawan-kawan Islam tak puasa? Yes, betul. So dia orang suruh saya beli. So saya tukang belilah, pergi 7E ataupun kedai mamak dan sebagainya. So lepas tu dekat sini tak tahu macam mana satu hari tu saya duduk dekat bilik kan, duduk baring, tak tahulah macam mana satu hari tu saya fikir sendiri, sampai bila saya nak macam ni? Sampai bila saya nak macam ni? So andai katalah satu hari nanti kalau saya mati ke dan sebagainya, apa akan jadi kat saya? Masa Atin masuk Islam tu, nama asal memang Atin juga? Atin Kadir. Just saya tambah Muhammad Atin Kadir bin Abdullah. Just tambah Muhammad lah. Yang ayah memang nama Kadir lah. Atin Kadir. So sampai bila nak macam ni? Masa masuk Islam tu ada beritahu family tak? Tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Sebab waktu datang KL dulu, mak dia cakap kau jangan masuk Melayu. Dan saya pula confident waktu tu cakap, saya confirm tak masuk Melayu. Sebab dia cakap,
abang kau dah masuk ni lah, ni masuk ni. Oh, sebelum ni abang dah masuk Islam? Yes, masuk Melayu tu masuk Islam. Masuk Islam lah. Sebab dia orang tak tahu Islam tu apa. Dia orang tahu je Melayu. Dah masuk Islam sebelum tu. Abang, kakak. Abang, kakak. Dua orang. Abang seorang lagi, 3 orang. 3 orang. Dua abang, satu kakak masuk Islam. Okay. So dia cakap macam tu. Kalau semua orang ni siapa nak jaga kat sini, dia cakap macam tu. Saya cakap tak ada. Confirm saya tak masuk. So bila saya dah masuk tu, saya tak bagi tahu lah, nanti kena marah. Kan. So tapi yalah, family kan, walaupun dia orang marah, satu hari nanti dia okey je, tak ada masalah. Yang penting kita dah masuk Islam ni, kita tunjukkan akhlak Islam sebenarnya. Okey. Kan, walaupun dia orang marah, kita senyap je. Sebab bila dia orang marah, memang confirm dia orang akan marah. Mana-mana pun confirm marah. Cuba kalau kita lawan balik, apa akan jadi? Lagi berbalah. So lebih baik kita dia marah, then waktu tu saya tak balik lama kan. So saya bawa dia pergi datang jalan sini. Waktu tu abang kahwin. So bawa dia datang sini. Abang kahwin dekat sini? Okay. Bawa dia datang. Okey, dekat situlah baru dia bermula. Bermula semula silaturahim. Yes. So lepas tu kan bila dah tadi sambung balik cerita tadi, dekat situ yang saya nak belajar balik Islam tu, selepas berapa tahun saya memang tak amal Islam dan saya ikut-ikut je orang Islam, kawan-kawan semua tu, tapi tak mengamalkan Islam pun. Dan kadang-kadang waktu semayang Jumaat dan sebagainya kan, kadang-kadang saya pergi juga. So bila saya pergi, saya ajak dia orang cakap, oh tak apalah, kau pergilah, kau kan orang baru lagi, kita orang dah lama. So saya pun pergi. Dan bila saya balik, tengok dia orang tidur. So dekat situ kan, saya tengok teruknya kawan-kawan tak semayang Jumaat dah. Tapi sekarang dah okey. Sekarang dah okey. Itu cerita sebelum ni. Sekarang dah okey dah. Alhamdulillah. Semua okey. Alhamdulillah. Okey. So dekat situ saya tengok tak ada yang betul-betul nak guide kita tentang Islam tu. Sebab banyak yang jadi hakim je. So saya pindah balik ke Batu Cave. Dekat situlah turning point saya belajar balik Islam. So saya pergi kursus Anjuran Maiz. Waktu tu tak minat sangat pun kursus tu, just pergi je. Sebab apa yang saya expect pergi situ, saya nak tahu apakah ajaran Islam sebenarnya. Tapi pergi kursus tu, biasalah kursus tu dia akan ajar banyak hukum mahkam dan sebagainya. So kurang sikit dekat situ. So, lepas tu saya cari lagi, saya pergi kursus perkadiran Anjuran ISS. Di mana? Brother Shah, Pak Engku, Brother Mas. So, ni Anjuran Maiz juga, tapi dia orang yang kontak lah semua ni. Dekat situ lah baru saya nampak, wah, macam ni ke Islam sebenarnya? Macam ni ke Islam sebenarnya? Saya dekat situ betul-betul turning point saya tentang belajar Islam. Masa tu dah berapa tahun masuk Islam dah? Itu dah lama dah, 2005 kan. Saya pergi pun 2012. Dah 7 tahun lepas tu baru nampak? Baru 2005 masuk Islam, 2012 baru nampak Islam tu macam mana? Yes. Baru tahu sebenarnya Islam ni mudah gila. Okey. Mudah gila Islam ni. Sebenarnya Islam ni kalau kita ikut Nabi, zaman Nabi sebagainya, mudah gila, memang mudah gila. Okey. So kita yang susahkan sebenarnya. Sebab tu kita nampak Islam tu susah. Dan kadang-kadang kita sampaikan Islam pun, kita sampaikan ikut kita punya pengetahuan. Cuba bagi contoh yang kita susah. Maksudnya contoh. Islam ni susah. Contoh. Ada anjing kat rumah kan. Tak boleh pegang anjing, kena samak. Sebenarnya kalau dia betul-betul basah, itu pun mazhab Syafi'i. Kalau basah baru kena samak. Baru samak. Kalau pegang just kering macam tu, tak ada apa pun, just cuci je, tak ada masalah. Lagi? So macam contoh, dekat rumah ada anjing ke? Dekat kucing? Ada. Okey. Tapi dah mati dah. Kat rumah dekat Sarawak ada lah. Dekat sini tak ada lah. Okey. Jangan salah faham. Okey, dekat Sarawak ada. Tapi dah tak ada dah mati dah. Mak yang bela anjing tu. Kedua pula tentang solat sebenarnya. Solat tu mudah gila sebenarnya. Even kalau kita musafir, kita boleh je jamak puasa. So sangat mudah. Sebelum tu semayang tak? Sebelum tu semayang tak? Sebelum saya belajar tu, on off lah. Semayang ni. Lepas tu bila dah pergi, dah faham betul-betul Islam tu, itulah baru saya tahu. Sebab waktu tu saya dah nampak dah, sebenarnya agama yang betul adalah agama Islam. Sebab waktu dulu kita, saya fikir
dah tengok balik, sebenarnya agama yang betul adalah Islam. Sebab apa? Cuba tengok. Masa kita orang Kristian kan, kita ada buat apa nama tu? Patung. Okey. Cuk, secara logiknya kita buat patung, manusia yang buat dan kita sembah. Logik tak? Kita yang buat dan kita menganggap dia sebagai Tuhan. Okey. Kita sembah dia sebagai Tuhan. Agak-agak logik tak? Kalau brother lah, cuba brother buat mic ni, lepas tu brother sembah mic tu. Okey, dia bukan kata itu Tuhan, tu mungkin satu simbol untuk dia perantara kepada Tuhan. Tapi siapa yang cipta? Lah kita, tapi macam super kat macam tokong semua, dia tak kata tu Tuhan kan. Dia kata untuk dia senang, untuk dia perantara antara dia dengan Tuhan, bukan itu Tuhan. Yes. Tapi maksudnya itu ciptaan tu manusia. Manusia. So kita kena apa? Kita kena sembah pencipta, bukannya sembah apa yang dicipta. Okey. So saya nampak, oh ini kita cipta tapi kita yang sembah. So tak logik. So kita kena sembah orang yang mencipta. Siapa pencipta tu? Dari situlah saya mencari siapakah pencipta tu. Okey. So saya cari siapakah sebenarnya pencipta kita ni. So masa saya boleh katakan kalau macam keluarga punya Kristian, faham Katolik ke Protestan juga? Anglican ni Protestan kan? Tak sama. Protestan lain, Anglican lain. Katolik lain? Katolik lain semua. Sebab Kristian ni ada banyak mazhab. Okey. Okey, kalau boleh bagi Tadi bro nak tanya apa? apa dia? Tadi brother nak tanya Keluarga apa? memang tak berapa faham pasal Kristian lah, macam ikut je. It's a tradition. Bukan jenis yang baca Bible. Tak. Tak. Tak, memang tak. Okey. Just ikut kita ada lahir dengan Kristian lah, kita Kristian lah. Okey. Itulah family. Okey. Even kadang-kadang pergi church pun tak ada. Tak pergi church? Tak pergi pun. Okey. Apa beza Anglican dengan Katolik? Protestan? Saya tak berapa pasti apa beza Tak pasti dia. tak? Sebab saya pun tak amal juga. Tak berapa. Bukan non-practicing Kristian lah. Tak pasti. Kita just lahir sebagai Kristian, itu je lah. Okey. Tak ada pun setiap hari Ahad nak pergi church dan sebagainya. Tak pergi pun. Okey, masa abang masuk yang mula-mula masuk Islam siapa abang? Oh, dekat sini abang. Dia datang Semenanjung. Yes, sama kerja. Oh, sama kerja. Sama kerja. Kan tadi saya cakap saya sama kerja. Abang tu Dekat yang masuk. Batu Okey. Yes. Kata ada seorang lagi, dia masuk awal dia dulu. Dia awal. Dia berapa lama? Dia dekat sini dah lama dah sebab dia datang KL, lepas tu dia pun tak pernah balik dah. Okey. Abang okey. So far abang okey. Dan perubahan yang saya nak tahu tentang Islam juga, perubahan sendiri pada abang. Mana dia agak seorang yang agak panas baran, cepat melenting dan sebagainya, cepat panas baran tau. Tapi selepas dia masuk Islam kan, perubahan tu berbeza. Dia dah kahwin dah semua. Waktu tu tak kahwin lagi. Tapi sekarang dah kahwin lah. So banyak berbeza. Boleh cool, relax dan sebagainya. Masa tu mak tahu abang dah masuk Islam? Tak tahu. Tak tahu. Biasanya kita orang rahsia. Lepas tu kata ada seorang lagi abang masuk Islam tak? Dia tu dah lama dah. Kita orang kecil lagi kot. Saya pun derajah lagi waktu tu. Bukan form 1. Dia datang Semenanjung. Dia datang Semenanjung. Lepas tu tak pernah, kita pun tak tahu Lost berita. contact, Yes. Cuma kita dah tahu dia dah kahwin. Dah ada anak dan sebagainya. Dan dah masuk Islam, masuk Melayu lah. Yes. Dia dah ada anak sebagainya. So masa datang sini jumpa dia? Dah masuk Islam. Masa datang KL jumpa dia? Abang? Tak. Lepas saya meninggal tu, tahun berapa dia balik Sarawak. Dan sekarang dia duduk dekat Sarawak dah. Okey. Dia duduk dekat Sarawak. Yang tu dah masuk Islam lah dengan mak mak. Dia jaga mak lah. Tak, dia duduk dengan family dia tapi dekat Sarawak lah. Okey. So abang seorang dekat sini, saya dekat sini. Okey. Dia duduk kat mana? Siapa? Abang. Abang mana satu? Yang duduk kat sini? Selayang. Saya. Kakak masuk Islam tak? Kakak masuk Islam. Bila kakak masuk Islam? Selepas hati ke sebelum? Tak. Sebelum juga. Sebelum. So memang dah ada family masuk Islam lah. Yes. So bila hati nak masuk Islam, tanya dia orang juga lah pendapat dia orang. Tak tanya pun. Sebab saya tadi saya cakap tak minat tentang Islam. Dia tapi bila berminat untuk Islam, mesti nak tanya juga abang. Tak tanya. Saya tanya kawan-kawan sekeliling dekat sini. Okey. Dekat Semenanjung. Sebab dekat Semenanjung ni saya nampak lebih praktikal lah Islam dia. Oh, di Sarawak memang dia tak praktikkan Islam lah? Ada, tapi kan saya cakap kawan-kawan saya semua yang tak amalkan Islam. So kalau saya tanya dia orang, tak betul lah nanti. So dia orang pun tak amalkan Islam. Kalau saya tanya dekat dia, nanti
benda yang dia sampaikan pun mungkin kurang betul tepat, lah, okay. mungkin tak betul dan mungkin bukan ajaran Islam. Okay. So saya tak tanyalah dia orang. Saya prefer tanya dekat sini. Ridwan nak tanya. So apa lagi yang masa bila yang betul-betul bagi tahu dekat mak yang dah masuk Islam? Saya tak bagi tahu, dia memang sendiri dah tahu. So waktu tu abang kahwin dekat sini kan. Saya tak pastilah, mungkin ada orang bagi tahu, mungkin ada tak, tapi Mak datang sini lah. datang sini. So saya pun dah waktu tu cuba solat waktu tu dah. Mungkin dia dah tengok. Mak okey. Waktu tu dia tak cakap apa dah. Mungkin dah lama ke kan. Tapi waktu mula-mula tu kadang-kadang bukan yang tu, mungkin adik-beradik dan sebagainya kan. Dia cakap ni, tengoklah anak kau dah masuk ni, mungkin lah. Tapi kalau basically selepas tu dia tak cakap apa pun. Sebab waktu tu pun saya dah selalu call, selalu tanya. Saya cuba sekarang ni tak tahu saya balik. So saya ikut je. Kalau macam Christmas dan sebagainya kan. Bukan meraih kan, cuma kita jaga silaturahim. Yes, kat situ. Siapa nama? Kawan. Okay. Anything nak tanya on Christian? Nak dengar? Tak payah nak dengar. Okay. Kita tengok ulang tayang. Okay. So boleh tanya kemudian So siapa yang boleh tanya. tengok just boleh just drop your message dekat spread salam tu chat box and try to answer back lah. So we can always come back later lah. Kalau Boleh, kalau any question you want to ask, actually better you ask in the Facebook so you can certain sense promote the page. Okay. Siapa nama friend? Your friend? Syafawati daripada mana? Okay. Sini dekat mana? Orang Okay. UK juga. Okay, Pak. Okay. Kenal? Ha? Tak kenal. Okay. Okay. So mak pun nak bila Atif kahwin? Saya dah tahu. 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Siapa kenal kan? Dengan Mimi. 4 tahun lepas. Okay. Baru lagi lah. Baru-baru. So kalau selain yang Atif betul-betul suka pasal Islam ni, mungkin satu silaturahim lah yang buatkan tertarik lah. Selain benda tu, yang rasa Islam tu betul macam mana? Sekarang betul-betul yakin Islam tu betul lah. Sebab dia masuk macam tu je, tak sembahyang sangat, dia puasa. Saya dah puasa tapi tak solat pun. Tolong belikan air untuk kawan-kawan Islam yang tak puasa kan. Dekat 7-Eleven. Dia jenis yang so selepas dia pergi kelas pengkadiran mu'alaf. Yes. Pekadiran tu bukan mu'alaf. Khusus mu'alaf lain, pekadiran adalah khusus comparative religion lah. Perbanding agama. Anjuran ISS. Case speaker waktu tu Brother Shah, Pak Engku, Bro Mas. Okay. So dia orang nak buat lah. Dan dekat situ lah baru saya nampak apakah Islam, sebenar-benarnya Islam. Dan apa juga tanggungjawab seorang Islam. So dia nampak Islam, masuk Islam dia tertarik pasal silaturahim apa semua, baca buku. Yes. Tapi dia tak berapa praktis juga Islam. Mungkin salah satu sebabnya pasal orang Islam kita sendiri. Satu orang Islam kita sendiri pun taklah berapa Islam kan. Tak puasa, tak solat. Lepas tu dia ada setengah tu orang akan give up. Bila kita rasa kalau Islam kau kena tak boleh pegang anjing, kena samak, tak boleh balik kampung, kena asing. Jadi benda tu kalau macam lelaki so potong. Jadi banyak benda yang susah. Hukum makam oleh sebab hukum makam ni tak boleh, itu tak boleh. Jadi tak berapa betul yang ajaran tu. Kadang-kadang ada ramai orang bila sampai kat sini dia akan keluar daripada Islam sebab dia nampak Islam tu susah. Sebenarnya Islam kalau macam yang sebetulnya kita kena anggap macam Atif ni baby. Betul tak? Macam kita budak-budak macam ni, kita tak expect dia semayang. Walaupun dia dah besar tapi dia masih baby dari segi knowledge pasal Islam. Wife Malay Muslim Mimi yang lecturer di UC. Mana kenal wife? Mana kenal wife siapa tu? Waktu tu dia masuk pekadiran juga. Oh, dia masuk pengadilan. Selepas berapa tahun lah. Waktu tu saya faci. Okey. Lecturer juga lah sama lecturer. Dia buat bisnes, tak dengar. Dia buat printing bisnes. Dekat atas. Macam tu cakap stiker untuk produk apa semua tu dia buat. Dia specialize on stiker lah kot. Banting, banner semua dia boleh buat. Banting dekat atas banner ni je. Banting banner tak?
Kedai dia dekat depan Vanggir tu. Second floor. Ni bawah ni je. Bawah ni je. Yap. Kat ni Maju tu. So dia dapat nampak betul-betul Islam ni lepas dia join kursus pengkadiran. Selepas 7 tahun. Actually dia under FCR, bawah IIS. Yes, FCR. FCR is Friendly Comparative Religion. Actually dulu bawa Islamic media, Sabah Islamic Media. So Brother Shah, Brother Engku dengan Brother Mas. Brother Mas ni yang sekarang dia tengah join NGO Modern Dai. Yang tadi cakap specialize on murtad, atheist dan juga deal dengan mubalik Kristian lah tadi kita cakap. So apa lagi yang rasa macam rasa Islam tu okey? Okey, saya rasa yang rasa betul lah Islam tu betul. Okey. Saya confident Islam ni betul. Sebab kita sembah Tuhan yang mencipta kita. Bukan yang kita sembah apa yang manusia cipta. Sebab tu saya nampak situ lebih praktikal. Dan kedua pula, apa yang dekat Al-Quran sendiri, orang Islam dia amalkan, dia praktikal. Sebagai contoh, orang Islam tak boleh minum arak. Tak, orang Islam tak boleh minum arak. Dekat Bible tak boleh minum arak, tapi orang Kristian tu minum arak. So dekat situ saya nampak dekat Al-Quran tu ajaran dia praktikal. Maksudnya semua orang Islam kalau betul-betul mengamalkan Islam, dia orang akan ikut apa yang Al-Quran ajar. Sebab tu kalau kita nak tahu Islam, kita jangan ikut orang Islam. Sebab kalau orang Islam tu sesat, kita confirm sesat. So kalau nak belajar Islam, nak tahu Islam, kita ikut apa yang Al-Quran ajar dan hadis Nabi. So kalau nak tahu lebih detail tentang Islam, ikut Al-Quran dan hadis Nabi. Bukannya ikut orang Islam. Kadang-kadang kita tengok orang Islam ni macam ni, lepas tu dia buat macam tu. Oh, Islam macam ni. Sebenarnya bukan. So kalau nak lebih tahu tentang Islam, belajar apa yang Al-Quran ajar. Dekat situ saya nampak, oh, Al-Quran ni dia macam ni. Dan kedua pula, Al-Quran ni dia menceritakan benda yang akan datang. Contoh macam Quran dan sains. Betul. Zaman Nabi mana ada benda yang canggih-canggih nak tengok benda tu. Tapi benda tu dah ada. Dan benda ni orang dah tahu baru je sekarang ni. Tapi aku ada cerita dah lama dah. Zaman Nabi lagi dah cerita. So saya nampak dekat situ, oh, Islam agama yang lebih praktikal. Apa yang diajar dekat Al-Quran, orang Islam semua amalkan. Sebagai contoh, solat 5 waktu. Semua orang Islam solat 5 waktu. Bukan semua orang Islam. So saya lebih guna orang Islam lah. Siapa yang Islam? Sebab Melayu tu bangsa. Dekat Arab, orang Arab, kita tak panggil orang Melayu, tapi orang Islam. Semua solat 5 waktu. Dan waktu dia solat adalah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dia tak solat subuh dia solat pukul 10, tak. Semua sama. Ada waktu sama. Ya, lepas tu kita pun menghadap semua sama. Maksudnya praktikal satu. Dan orang Islam ni keduanya semua orang boleh jadi imam. Tak semestinya ustaz je. Kalau dekat situ kalau pendiri tak boleh, kalau Kristian tak boleh. Pendiri je, dia yang handle dan sebagainya. So, dekat situ lepas tu kita tengok orang Kristian, contoh minum arak. Kan? So dia orang minum. Sedangkan Bible cakap tak boleh minum. Ya ke? Ya. Ada cakap tak boleh minum? Ada, insya-Allah. Cuba tengok. Okey. So, orang Kristian pun boleh berjudi ya, tapi dia macam dia tak ikut. Lepas tu kalau macam Chinese pula, saya form darjah 6, saya main tarian singa. Tahu kan tarian singa tu? Bawa tokoh dan sebagainya. Saya main dia sampai form 3. Main apa? Semua main. Boleh lah. Drum boleh. Semua boleh. Tapi dari asalnya ikut macam tu je lah. So dekat situ saya tengok dia orang lebih pada sembah tokoh dan sebagainya kan. Benda tu manusia buat, dia beli kan, beli mahal tu benda tu, dia jual. Even dekat kedai sekarang kalau kita tengok pun beribu-ribu harga tu. Nampak tak? So dia beli, lepas tu dia orang jadikan sebagai Tuhan. So benda yang manusia buat pakai tangan, kita sembah jadi Tuhan. So bagi saya tak logik lah. Yang salah satu yang reason ni sama macam Husna jugalah. Macam Husna ni dia nampak tak logik pasal kita sembah benda yang kita buat sendiri. Macam dia punya logik, kalau benda tu jatuh boleh tak dia dicantumkan balik Jadi kalau macam konsep Tuhan dalam Islam tu memang agak jelas
Kalau apa benda yang kita boleh fikir, kita boleh bayang, kita boleh buat, kita boleh tengok, benda tu bukan Tuhan. Itu bukan. Tuhan ni satu misi yang kita tahu selepas kita mati kan. So macam Brother Syah cerita, Tuhan tu satu, dia tak boleh banyak. Kalau banyak-banyak dia gaduh. So logik lah. Yalah. Logik. Banyak dia kan banyak kan. Banyak dia punya dewa-dewa. Tak, jadi kebanyakan macam orang India pun dia percaya sebenarnya Tuhan satu. Okay. Even Christianity pun satu. Itu bagi dia orang tapi cuma itu simbolik. Macam Christianity sebenarnya dia percaya 3 dalam 1. Macam Hindu pun sebenarnya dia percaya banyak Tuhan, tapi itu adalah sifat-sifat Tuhan. Tuhan pemberi rezeki, Tuhan kasih sayang. Jadi tapi itu simbolik pada satu Tuhan yang satu jugalah. Macam saya tengok kat sini dia ada Sikhism pun satu. God is one and only one. Ini dalam dia punya Muslim pun satu Tuhan, Hinduism pun satu Tuhan. Ini dia punya itulah. Christianity pun satu Tuhan. Sebab ni bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena cari titik persamaan. Bukan kita samakan dengan dia, tapi kita cari mana yang sama, yang memang selogik ni Tuhan tu satu. Tapi cuma kita kena ada kita punya pendirian. Tuhan kita macam ni. Sebab kalau kita nak ceritakan konsep Tuhan, macam Brother Syah cakap, yang sebenarnya paling bagus daripada surah Al-Ikhlas tu sini. Qul huwallahu ahad, Tuhan tu satu, tak ada dua. Dan Allahu Samad, dia tidak eternal. Macam dia kata kalau Tuhan tu dia mesti luar immaterial, maksudnya dia tak boleh, dia uncreated lah. Immaterial, dia out of space, dia out of time. Sebab kalau dia cipta dalam time, siapa yang cipta time sebelum tu? Siapa yang cipta space? Siapa tu ciptakan benda untuk dia jadi? Jadi mesti keluar daripada tu. Tuhan kat sini, yang ini semua kita. Dia uncreated, dia memang satu konsep yang lain. Kalau Tuhan ni kat dalam ni, macam mana dia created dia sendiri. Jadi dia punya itu agak macam lam yalid walam yulad, dia tidak diberanak dan juga tak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak ada satu pun menyerupainya. Kalau kita pejam mata pun, kita tertidur, kita mimpi aku jumpa Tuhan, itu bukan Tuhan. Tuhan ni kita akan jumpa lepas kita mati. So otherwise dia akan ada masalah bila kata aku mimpi Tuhan cakap kat aku something. Asal aku tak ada mimpi yang sama. Pasal kau je. Jadi dia agak susah, especially kalau orang pun juga. Ini masalah. Kalau even Nabi pun, Nabi kata aku dapat ilham Tuhan cakap aku macam ni. Itu bahaya. Ini ada satu konsep Tuhan yang bahaya bila Muhammad Rasul macam ni. That's why itu salah satu Nabi tu ditutup dengan Nabi Muhammad. Kalau tak, tiap-tiap orang tiba-tiba dia kata aku mimpi jumpa Tuhan, Tuhan cakap macam ni. Kita kena dengar kurang-kurang, mana tahu benda Tuhan betul-betul cakap kat dia, betul tak? Jadi kita hidup kita tak akan selesai. Sebab ada je orang akan mengaku Tuhan. Especially bila dia boleh buat magic. Aku boleh angkat barang macam ni, aku boleh keluarkan api. Dia boleh buat magic. Memang ramai orang boleh buat magic. Tapi adakah dengan dia buat magic macam ni, dia boleh mengaku dia Nabi ataupun dia Tuhan? Memang ada orang buat. Yang paling teruk sebenarnya bila benda ni sampai dekat cult. Cult ni ajaran Sosang. Ini yang sampai, yang barunya kena tangkap John the Healer kat Brazil. Dia boleh heal orang jadi orang tu akan sembah dia, bagi duit. Yang sesudah dia kena tangkap pasal dia molest orang, dia rogol orang sampai dia kata macam saya ada masalah dengan Rizwan macam dia tak suka follower, macam dia tak suka ikut saya semua kita boleh cakap aku dapat mimpi Atif kau pergi bunuh dia. Ini dia boleh. Itu cult. So kalau kita nak tengok, ini satu persoalan akidah yang yang logiknya kenapa Nabi Muhammad terakhir dan juga konsep Tuhan. Dia memang kalau ada orang claim kata dia jumpa mimpi Nabi ke, mimpi Tuhan ke, itu satu benda yang orang cakap kita tak suka dengar benda macam ni lah. Dia boleh ada satu bid'ah dan ada agama baru yang akan, kebanyakan orang yang Kristian pun, minta maaf cakap kalau benda record kebanyakan orang Kristian kat Europe pun dia tolak Kristian pasal even sekarang pun orang banyak menggunakan agama untuk kepentingan peribadi, betul, untuk mendapatkan follower. That's why kalau minta maaf cakap kalau macam Kristian, dalam dia punya, dia ada Katolik, ada Protestan, ada Anglican. Protestan pun ada dekat 40,000 denomination. Ada macam-macam, ada Methodist, ada macam-macam lah. Jadi kalau orang nak pergi semayang macam dia cakap, dia kena pergi dekat church tu. Betul tak? Kadang-kadang kita ada masalah, kita nak cakap dengan Tuhan,
Lama church aku kat Sarawak. Tetapi dekat KL kita kena pergi. So agak susah, betul tak? Jadi kalau macam Islam, semua masjid kita semayang, semua surau boleh semayang. Kita boleh semayang atas jalan pun. Mana-mana boleh. Jadi kita menghadap kiblat, tutup aurat, kita boleh semayang. Macam dia cakap, macam saya buat Grab. Kadang-kadang saya pergi buat KLIA surau. Itu kadang-kadang saya suka. Bila azan, tu ada orang tu, azan, ada orang tolak kau jadi imam. Siapa-siapa boleh jadi imam. Kalau macam dekat Kristian tak boleh. Dan padri tu dah ada. Dia boleh dia kalau bilang padri sakit dah habis semua tak solat. Dia tak solat. Jadi ada orang yang masyarakat dulu pun tak digalakkan untuk dia orang baca Bible. Dan kebanyakan orang Kristian tak baca Bible sangat. Jadi dia banyak ikut yang ada seorang yang Brother Firdaus. Dia memang Wardah Abim punya abang atau Abim anggota belia Islam nanti dekat Shah Alam. So dia kata dia Kristian Sarawak agak. Tapi masa masuk Islam yang dia suka, satu dia boleh semayang kat mana-mana. Dia kata tak perlu jumpa Tok Imam untuk maafkan ampun dosa. Angkat tangannya boleh ampun dosa. Kita boleh minta terus pada Tuhan. Nombor 3 dia kata ada macam majlis ilmu. Macam dia kata kalau pergi dekat kebanyakan Kristian, mungkin ada Kristian yang lain tu mungkin betul. Kini bukan nak salahkan, tapi kebanyakan yang buat kat sana, dia pergi gereja untuk dia nyanyi. Kadang ni tak faham apa dia nyanyi pun. Dia tak galakkan untuk baca, untuk berdiskus. Kadang jangan banyak sangat tanya soalan. Jadi benda tu tak ada. Jadi bila Islam ni dia kata banyak majlis ilmu. In fact sebenarnya ilmu kita terlampau luas. Yang ilmu agama ni pun sikit je, itu pun tak habis. Syafati buat apa? Kerja apa? Kalau macam guru sains pun, that is part of ilmu. Itu fardu kifayah. Kalau tak ada orang tahu pasal sains, benda tu tak jadi. Itu part of ilmu. Jadi kalau janji kita gunakan ilmu tu sebetulnya, itu semua ibadah. Jadi pentingnya dia yang suka ni, saya share pada Kristian, dia nampak ilmu tu sangat bagus. Memang digalakkan. Itu kalau tengok macam Unity pun memang kami menggalakkan untuk masing-masing mencari kebenaran. Untuk mencari, jangan kita ikut orang je. Macam Islam pun saya boleh katakan 90% bukan orang Islam, semua orang beragama. Semua orang beragama. Kita beragama pasal kita dilahirkan dan kita dididik dalam keluarga Islam. Tapi kita bukan satu keluarga yang macam Puan Husna Asli, macam Atih. Dia pilih untuk meluk agama Islam. Macam kami dilahirkan tapi macam dia benda tu, kadang-kadang Puan Husna pun kena maafkan kami kalau kami orang Islam tak nampak nikmat Islam tu sendiri. Betul tak? Kita takkan appreciate nikmat sihat selagi kita tak sakit, tak? Betul. Kita takkan appreciate buah pinggang kita yang tak payah tekan dia cuci je darah kita kan. Nanti dulu ni tak boleh cuci. Jadi bila kena tebuk baru cuci, baru kata sedapnya cuci tu buah pinggang. Dan you kena pergi kita takkan nampak benda tu. Jadi kalau yang orang bukan Islam kat sana, tuan dah masuk Islam, jangan marah orang Islam sangat. Tak, kami dilahirkan macam ni. Kadang-kadang kami tak nampak apa yang kami ada. Betul tak? Tapi itu bukan satu excuse untuk kita tak buat benda dakwah macam ni. Ya? Kadang-kadang yang islah kepada orang Islam tu sangat penting juga. Sebab pada orang yang bukan Islam, dia nampak orang Islam ni bukan dia buka Quran lah. Nak tahu Islam buka Quran, boleh tak? Orang Islam bukan Islam, dia nampak Islam pada kita, pada akhlak kita. Kalau orang Islam macam Atik dia kata, minum sama macam aku tak puasa, asal aku nak masuk? Tapi mungkin ada sedikit yang bagus pasal Islam. Ni tak dinafikan. Orang Cina pun kadang-kadang nampak. Saya buat Grab, kadang-kadang saya nampak ada Chinese couple yang tua kan. Dia kata orang Islam ni senang kata. Kalau mati pagi, petang boleh tanam. Betul? Belanja kurang. Hidup senang. Kalau siapa pernah tengok Lim Joy Soon, dengar Lim Joy Soon? Lim Joy Soon IDT. Tak apalah. Dia Cina masuk Islam kan. Dia kata bagusnya orang Melayu Islam. Dia miskin pun dia cool, dia relax. Islam ni ada benda, betul tak? Betul. Kadang dia agak macam Cina, dia kena they have to cari duit lah. Kalau you menyusahkan orang, memang you teruk sangat lah. Tapi orang Islam ni walaupun kadang-kadang itu je dia boleh buat, dia pandai itu je. Kadang-kadang dia boleh nampak cool, dia ada tenang. So that's a beauty in Islam. Dia nampak miskin but cool.
itu orang Islam, Melayu. Tapi sebenarnya kita tak boleh gunakan benda tu as an excuse untuk kita untuk malas-malas. Itu satu benda yang dilarang pada Islam lah. Cuma bila kita nak, Islam tak suka untuk menyusahkan orang lain lah. Especially kita kena independent, dan kalau lagi bagus kita boleh tolong orang lain. Sebab hidup di dunia ni macam dia kata fastabiqul bil khair, untuk kita bekerja-kerja untuk buat kebaikan. Dia tak boleh kalau macam kita ada something kita tak nak share. Cikgu? Boleh, kena share cikgu. No, so that's the thing. No, I minta maaf kali ni I macam jadi tazkirah pula kan. Tapi kadang-kadang bila macam pergi balik kampung RNR tu, mungkin betul 7.40 kan, tak pagi kita tak start. Tapi kita nampak atas meja tu banyak tinggal mangkuk. Kita nak makan pun penuh, tak boleh. So tapi but why not? Dia semua pegang broom tapi tak start kerja. Mungkin time tu tak sampai. Jadi kalau kita berkira pasal kerja kita tapi kita boleh buat, itu kita rasa kita tak menjalankan amanah kita, faham tak? Walaupun dia cleaner. Tak so kalau orang cleaner pun, kalau dia seorang yang amanah seorang Islam, dia akan buat kerja tu kalau dia boleh buat. Cuma kita tak expect dia cleaner buat mengajar sains. Kita tak expect. Atau buat benda yang lebih daripada apa yang dia boleh buat. Tiap-tiap orang ada dia punya kelebihan dan Allah tanyakan kelebihan. Satu kelebihan macam kita semua ada kat sini, kita kelebihan orang Islam. Satu kelebihan kita ada semua kat sini, kita sihat. Mungkin kita tak susah sangat. Negara kita pun aman. Kita tak pernah rasa duduk dekat minoriti macam orang kat sana lagi susah. Jadi cuba kita kenangkan banyak nikmat yang kita ada dan kita nak buat something. Paling kurang kita ada nikmat. Saya tak tahu macam hati Kadir rasa macam mana, macam Husna rasa. Tapi kalau macam saya tengok orang yang banyak cerita macam Ribet, dia menangis tau. Mak bapak dia tak masuk Islam, mungkin dah meninggal. Tapi mak bapak dia baik, betul tak kata dia? Tapi dia tak nampak Islam tu lagi. Kadang-kadang dia tak boleh nak doa sangat untuk bapak. Kan mungkin ada masalah kat sini kan. Okey, tapi satu benda yang saya nak tekan kat sini, sama ada orang tu Islam ataupun tak Islam, syurga dan neraka ni bukan kita tentukan. Bukan kita tentukan, Allah Ta'ala tentukan. Dan walaupun dia masuk bukan Islam atau Islam, tak semesti je dia tak masuk neraka. Itu Allah tentukan sama ada mesej Islam tu dah sampai pada orang tu ke tak. Silap gaya orang kita yang masuk Islam, dah ada ilmu, kita tak sampaikan, dia akan dakwa awak, tahu cikgu. Kalau awak tak sampaikan, dia dakwa saya dengan minta buat benda tak tolong. Betul? Hati? Jadi benda ni fair. Allah Ta'ala jadikan kita berbagai-bagai untuk kita kenal, untuk kita buat kerja macam ni, bukan untuk kita mendakwa. Betul? No, for us to know each other, for us to do. Saya tak tahu, satu benda yang untuk kita buat dakwah sebenarnya, bila macam Husna tolong saya pun, saya tahu Atik Kadir tolong macam dia nampak. Mungkin saya ada sikit dapat juga. Kita dapat rasa kemanisan iman dan Islam tu. Dan kita nak orang lain dapat benda tu. Bukan kita paksa. That's why kita buat sharing session. This is one of the thing. Saya rasa tak kisah siapa pun dalam dunia ni, kalau dia tak ada macam Atik Kadir. Tak maaf cakap macam saya ceramah pula sana. Dia tak mahu teruskan. Sebab macam Atik kata, satu benda yang kita tahu, macam saya cakap, tujuan hidup kita. Kadang-kadang kita rasa kosong. Kita ada duit, kita ada family, macam duit kita, masalah tu sentiasa akan ada. There's always be a problem after problem after problem. Memang selagi hidup kita ada problem. Tapi kalau orang yang ada nampak iman, dia nampak Islam, dia akan sentiasa nampak jalan keluar pada tu. This is all part of the test. Sorry, masuk tu. Okay, kalau come back to, this is supposed to be, not my session to speak on this thing. Ada nak tanya apa-apa Islam? I have to. Okay, ada tak benda yang Atik Kadir rasa macam, selain daripada tahrim orang baca Quran, especially kat Sabah pukul 4.30 pagi, 4 pagi dah baca kan, untuk setengah jam, itu agak mengganggu. Saya rasa kalau Nabi ada pun satu benda, saya rasa Nabi takkan buat macam ni. Tapi saya rasa telah difatwakan memang tak boleh baca Quran, pasang Quran loudspeaker sebelum azan untuk 5 minit. Saya rasa setakat azan tu tak berapa mengganggu. Tak, azan tak. Azan 5 minit pun tak sampai. Kadang-kadang tu ada yang pagi tadi jam kata azan sampai 10 minit. Tak apalah, dia punya tu panjang sikit. Tapi maksud saya, you have to be sensitive pada orang lain. Sebab saya rasa kalau Nabi ada kat sini, Nabi tak akan buat benda yang lain. Kalau benda tu mengganggu orang lain, benda tu kita rasa satu salah. Memang negara kita. Ini negara kita.
Apa lagi lu mau? Tapi the point is, cuba kita bayangkan kalau kita pula minority. Bila orang tu buat macam tu, kita tak langsung tak boleh praktis kan. So we have to have this, selalu fikir pasal orang lain, jangan fikir pasal kita je. So benda tu penting, especially dalam Malaysia, untuk masyarakat majmuk. Jangan pasal tarim, nampak Islam tu bagus pasal kekeluargaan. Kalau tengok macam saya bawa Grab lagi, saya jumpa orang, kebanyakan masalah dekat sekolah. Kalau tengok, saya jumpa cikgu counselling pun semua, kebanyakannya from broken family. Okay, betul cikgu? Jadi bila institusi keluarga tak ada, takkan dia semua dia nak outsource kat cikgu Syafawi dia. Jadi dia tak fair. Cikgu apa? Cikgu Syafa. Cikgu Syafa tak boleh handle semua. Dia nak jaga semua benda. So itu orang kata yang, yelah macam cikgu counselling tu cakap, dia kata satu pokok tu tunjang akar dia sampai ke rumah. It start from the house. Macam Husna jaga anak, bagus dapat macam ni. The house mother. Tak, dia betul-betul. This is the product you nak keluarkan. If you can. That is very important. Jangan semua cikgu nak handle, tak boleh handle. Jadi kebanyakan daripada broken family. That's why I kata satu benda, if orang dekat sana, they can agree, family institution memang sangat penting. Okay, family institution ni banyak cerita lah. Saya tak nak ceramah sebenarnya. Tapi benda tu ada that ialah lelaki sebagai ketua keluarga. Tapi kalau ketua keluarga pun, bila dia setiap kelebihan yang Tuhan bagi ni sebagai ketua, dia ada that corresponding responsibility. Atas lelaki ni banyak tanggungjawab sebenarnya. Perempuan kalau dia taat Islam, dia taat suami dia boleh pilih mana-mana pintu syurga. Lelaki belum tentu lagi. Sebenarnya juga family, anak okey, jaga isteri yang susah agak sikit nak jaga kadang-kadang isteri ni yang tak nak dengar ni. Tapi on top of that, dia kena jaga masyarakat. Dia kena sembahyang Jumaat, dia kena buat banyak benda-benda yang fardu kifayah. Dia kena banyak terbabit. Dia kena buat kerja dakwah, macam Brother Atif buat ni. Dia kena buat over and above. Dia tak boleh fikir diri dia je. Diri dia, family dia dan juga masyarakat, pada saya itu adalah tanggungjawab seorang lelaki yang rijal. Rijal qawamun 'ala nisa. Betul? Lelaki adalah pembimbing perempuan. Sorry sebab okey, Atik ada lagi tak Atik rasa yang okey, Atik ada cakap tadi pasal suara saya ni kuat sebab kadang-kadang saya cakap Atik ni orang yang soft spoken. Dia lembut, dan kebanyakan orang yang saya nampak masuk Islam ni hati dia bersih. Hati dia lembut, dia tak ada macam, tak ada busuk hati lah. Orang Melayu kita ada sakit PhD banyak tau. Tapi orang kebanyakan ni hati dia agak suci sikit lah. Itu mungkin Allah pilih dia kan. Apa lagi hati saya pun dah lupa. Okey, tahrim ke, ada setengah tu yang share, dia kata waktu sembahyang Jumaat dia banyak blok kadang sampai kat dia setengah jam kereta tak boleh lalu Itu satu benda yang kita buat. Macam dia cakap orang Islam suka buat hukum makam, tak boleh buat tu, kena samak, tak boleh jumpa mak, sampai to a certain extent kita kena putuskan silaturahim, kena sunat, apa lagi semuanya hukum makam, do's and don't. Kadang-kadang kita pun rasa give up. Ada kebanyakan orang agak give up macam ni. Kena force orang pakai tudung, kena semayang, kena baca Quran. Sebab lepas masuk Islam, lepas tu terus total suruh tukar ni tukar ni, memang agak susah lah kita nak apa nama, nak ada Lagi satu yang suka pasal Atik Kadir yang nak tambah kat sini, nama dia Atik Kadir juga. Nama dia masih sama. Nama Iban dia, Kristian dia, Atik Kadir. Nama sekarang pun Atik Kadir. Tapi cuma dia tambah Muhammad kat depan. Nak cantikkan sikit. Muhammad Atik Kadir. So takut bila kita masuk Islam, kita masuk Melayu. Yes. Kerja Melayu, tukar nama Melayu, tak boleh balik, tak boleh makan sekali, kena putus silaturahim. Sepatutnya Atik Kadir kalau jadi Islam, dia sepatutnya kena lagi bagus daripada dulu. Betul Atik Kadir? Betul. Macam ada kawan saya seorang, dia kata apa bagus kau masuk Islam. Ada budi saya interview seorang yang tahun you kalau dia tak datang. Lepas masuk Islam, tiap-tiap hari dia call mak. Mother, are you okay? Dia akan tanya, Mom, you alright, you show school, you got any problem? Dia akan call mak. Mak akan suka. Betul? Kalau anak call, sesuai anak, saya je tak buat.
Dia jadi you kena buat benda. Ha? Tak ada, tak ada setengah orang yang betul-betul tu dia buat benda tu. Usna mungkin tak nampak. Tapi bila anak dah besar ni, bila you dengan Ridwan berdua je, you feel that loneliness. Sekarang you tak nampak, you are very busy. Ini sibuk kerja. Betul tak? Jadi kalau you buat, dia akan appreciate you. So, ni I cakap pada dia sendiri sebab I pun tak buat. Laki dia agak kurang sikit. Kita tak pandai sangat nak call mak. Kadang-kadang ustaz-ustaz dia yang pandai. Saya tak pandai betul juga. Kadang-kadang sekarang ada group WhatsApp family, so kita buat. So kita boleh cakap dengan semua orang. So that's how I connect dengan my family lah. But I do love my family. Apa lagi yang suka dan tak suka pasal Islam ni? Yang tak suka ni yang something yang kita orang Islam kena ubah. Because benda ni bukan untuk orang Islam tu. Bukan untuk non-Muslim. As much as for non-Muslim, saya rasa kalau adik-adik atau Kristian, kita tak memburukkan Kristian. Siapa-siapa nak masuk Kristian, it's up to them. You know? Ini just adik-adik punya view on Kristian. Dia rasa dia tak berapa selesa untuk sembah patung ke idol ke. Dia rasa konsep Tuhan Islam ni lagi bagus. Kita cakap orang sana betul. Dia rasa mungkin Islam lagi bagus, okey? Hindu tak betul ke tak boleh, Kita rasa dia rasa konsep tu lagi tepat. And jelas dari silaturahim, apa lagi? Segala hal yang tu dia mungkin dia nampak lagi bagus lah kot. Dia sepatutnya membuatkan adik-adik lagi bagus pada adik-adik. Kalau dia kata kalau Kristian, dia more Kristian dan dia dulu. Kalau Buddhis dulu, sepatutnya Sunnah kena jadi more Buddhis than yourself a Buddhist. Because Buddhis ni tak ada konsep Tuhannya. Apa yang all the rightful things yang dia kena buat, memang kita percaya juga. Over and above that, kita percaya pada Tuhan, that konsep. Betul? Ha? Sorry ya, I banyak drama. It's supposed to be. Ada nak ada cerita dia? Sorry tak. Okay. So ada tak challenge dia selain yang kalau of course lah cabaran tu ada. Okay. Semasa selepas tu of course lah banyak cabaran. Semasa masuk Islam pun ada cabaran dia juga. Selepas tu memang confirm ada. Lagi banyak cabaran. Sebelum tu apa dia cabaran? Sebelum nak masuk Islam tu cabaran dia adalah lebih kepada sekeliling lah. Kawan-kawan sekeliling. Okey. Kawan-kawan yang tak membantu lah. Yes, betul lah. Kawan-kawan yang dia tak ada, maksudnya tak ada sokongan lah. Okay. Lebih banyak hinaan ada sokongan. Lebih contoh macam tu lah. Siapa yang hina? Bukan itulah maksudnya nanti kau dah masuk Islam, kau tak boleh keluar Islam. Kau dah masuk Islam, kau kena semayang. Sedangkan dia orang tak semayang. Tapi dia cakap benda macam tu. Tak fair cakap, dia cakap tak suruh bikin lah. Sedangkan dekat Al-Quran sendiri ada cakap Allah tu tak suka pada orang yang cakap tapi tak buat. Betul. Allah laknat. Orang Islam tak semayang, dia cakap so dia semayang, jangan keluar Islam. Sebab kawan-kawan sekeliling saya waktu tu memang 100% tak semayang. Alamak. Tapi dia menyuruh kita buat. Tapi macam mana hidayah Allah lagi tinggi, walaupun kawan dia tak semayang, dia boleh nampak. That's why saya nampak waktu tu saya nampak Islam ni banyak menekan lah. Bagi saya waktu tu menekan. Okay. Sebab ini cakap macam ni, sedangkan dia orang tak buat. Tapi dia orang takak je lebih banyak. Okay. Itu yang saya nampak. Satu ketika dulu ada macam menyesal jugalah. Menyesal. Okay. Macam ni kalau tahu awal macam ni memang tak ada lah. Okay. Tapi tak tahu macam mana, saya pun tak boleh jadi macam ni. Saya pindah balik ke Batu Cave. Dekat situ lah permulaan dia, turning point dia dekat situ. Dan macam mana saya suka pergi kelas dakwah ni, bukannya saya suka, saya nampak sebenarnya ramai non-Muslim dia nak tahu tentang Islam, tetapi kita yang tak menyampaikan Islam. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan adalah lebih kepada semua hukum hakam. So bila kita sampai hukum hakam, apa special Islam? So orang akan tengok Islam ni adalah hukum hakam, sedangkan keistimewaan Islam banyak gila yang kita kena sampaikan benda tu. Dan kadang-kadang kita sampai apa yang kita tahu, mengikut iman kita, bukan ikut iman dia. Sepatutnya kalau dia nak tahu Islam, dia tanya Islam ni macam mana. Sepatutnya kita cakap Islam ni kepada ni. Dalam Islam sendiri pun ada hormati ibu bapa. Dan lebih kalau dah masuk Islam sekali, yang paling tekankan adalah ibu bapa tetap ibu bapa, tak berubah. Macam mana kita dah masuk Islam, mak kita tetap mak kita, bapa kita tetap bapa kita. Kita kena jaga dia orang. Walaupun berbeza agama, kena jaga. Kita tak boleh putuskan tali persaudaraan dengan ibu bapa. Kena jaga dia walaupun berbeza agama. Tetapi
Yang bestnya lepas kita masuk Islam, kalau kita jaga dia orang, apa persepsi pula keluarga non-Muslim kita? Tentu dia tengok, dulu ni jahat gila, dah lah budak-budak dah minum, isap rokok lagi. Tapi lepas masuk Islam, tak merokok dah, minum pun tak. Apa mak kita akan rasa? Apa mak kita akan suka? Mak dia, dia masuk Islam dia lagi bagus. Even dulu saya dah jam 6, saya dah isap rokok dah. Form 3 saya dah minum arak dah. So alhamdulillah saya dah tak isap rokok dan saya tak minum. So nampak perbezaan. Family kita pun tengok, selepas dia masuk Islam ni banyak gila perubahan. Dulu tak pernah bagi mak bapak duit, sekarang tiap-tiap bulan bagi. Dulu tak pernah balik Sarawak, sekarang balik 2 minggu dan sebagainya, meraihkan sama-sama lagi. So family kita akan tengok, wah, selepas masuk Islam banyak perubahan yang berlaku. Tentu ada sesuatu menarik dekat Islam tu, dia orang kena tahu. So itu adalah peluang untuk dia orang bertanya dan kita sampai ke Islam. Sebenarnya itu adalah dakwah, cara dakwah. Kita tak boleh dakwah secara direct, kita dakwah melalui akhlak. Macam Nabi pun dakwah melalui akhlak. Betul. Dia tak dakwah direct, sedangkan mula-mula dakwah pun dia tertutup. So ini peluang kita, bukannya kita jadi Nabi, tapi kita boleh jadi menyambung kerja-kerja Nabi. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun surah Baqarah surah nombor 2 ayat 30, manusia khalifah di atas muka bumi, kita sebagai khalifah. So bila kita jadi seorang Islam, dan tanggungjawab dakwah tu siapa? Orang Islam je kan? Dan Al-Quran tu untuk orang Islam betul ke? Betul semua. Tak. Surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 185, Al-Quran untuk semua orang. Maksudnya semua ni siapa? Semualah. Maksudnya kita yang tahu Al-Quran, kita yang kena sampaikan Al-Quran tu kepada orang non-Muslim, supaya kalau dia orang tak benci Islam, dia orang faham apa itu Islam. Kita kena betulkan salah faham mereka dulu, baru kita boleh sampai ke Islam. Ni tak, dia orang dah salah faham, kita lagi tambahkan salah faham, lama-lama berbalah. Itu yang brother cakap tadi. Kita kena cari persamaan dulu. Surah Al-Imran surah 3 ayat 64. Cari persamaan dulu baru boleh dakwah. Ni tak, kita dia berbeza, kita pun buat berbeza, apa yang jadi? Ini selalu terjadi sekarang ni. Kadang-kadang benda tu sikit je, faham tak, dekat FB benda tu sikit gila, tapi share gila-gila seolah benda tu besar. Sedangkan sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita kena jadi ejen cooler. Maksudnya kita jadi penyejuk. Orang bergaduh kan, sepatutnya kalau dia maki apa dekat FB tu, dekat komen tu, sepatutnya kita komen, saya rasa ni bukan macam ni. Sepatutnya kita jadi itu penamai. Sedangkan Al-Quran sendiri pun cakap Islam adalah persaudaraan. So kita kena damaikan kalau dua orang Islam bergaduh. Ni tak, kita lagi melaga-laga-lagakan. Perasan tak? Dan kita share kan, viral kan. Kadang-kadang benda tak betul pun kita share kan. Sebagai contoh, bulan 12, tiap-tiap bulan 12 dekat Christmas, mesti orang akan viral jangan ucap Merry Christmas. Tak boleh. Perasan tak? Siapa boleh dapat? Saya tiap-tiap tahun dapat. Tak boleh Merry Christmas. Ini tak boleh, itu tak boleh. Tapi sebenarnya benda tu betul ke? Tak betul. Kalau kita orang Islam, kita ikut Al-Quran, surah Hujurat surah ke-6 49 ayat ke-6, kita kena selidik dulu baru kita sebarkan. Ini tak, kita terus sebarkan. Itukah akhlak orang Islam? So apa orang non-Muslim tengok akhlak kita macam tu? Nak ke dia orang nak tahu Islam? Dia orang makin tak suka lah Islam. Itu yang terjadi sekarang ni, kita isu sensitif dan sebagainya. Bukan sebenarnya. Orang tak faham, kita kena betulkan salah faham dulu, supaya dia tak benci Islam. Kalau dia faham Islam, sekurang-kurangnya dia tak benci Islam. Ada je orang macam tu. Oh, Islam macam ni ke? Dah, saya ingat Islam ni macam ni. Saya pernah buat street dakwah dengan Mak Is satu ketika dulu dekat KL Central. Makcik dia India. Bila saya tanya dia pernah dengan tentang Islam, oh pernah, Islam ni dia hentam kau. Kalau kita kena hentam kau, apa kita rasa waktu tu? Marah kan? Nak hentam dia balik kan? Tak, waktu tu saya diam je dan saya ketawa je. Oh, betul-betul. Saya betulkan apa dia cakap. Then bila dia dah habis luahkan, dan baru saya cakap, betul-betul, dia cakap betul. Lepas tu saya cakap, oh sebenarnya makcik, Islam bukan macam ni. Sebenarnya Islam ni macam ni. Makcik jangan tengok dia tu ni kan, dia isap rokok dan sebagainya. Dia sebenarnya dia Islam dekat AC je makcik. Tapi kalau betul-betul dia amal Islam, dia tak bukan macam ni, dia macam ni. Oh ya ke? Saya ingat orang Islam macam tu. Lama-lama dia pun dah boleh borak. Last-last dia pun cakap macam ni. Sebenarnya saya tengok orang Islam ni, dia ada kekuatan. Dia cakap tentang sembahyang Jumaat. Maksudnya kalau sembahyang Jumaat tu kan semua orang dekat masjid, dia tengok dia ada kekuatan macam tu. Nampak tak? Dia mula-mula benci kan, tapi kita cakap dengan dia cara yang ni, nampak tak apa dia akan cerita. Last dia betul, dia cakap orang Islam macam ni. Dia sendiri akui. Daripada kita hentam dia balik, lawan balik.
Sebab tu saya tengok kadang-kadang benda yang simple-simple kadang-kadang kita besar-besarkan. Sebenarnya kadang-kadang kita sedih. Sedangkan kita orang Islam, sesama Islam, kadang-kadang kita tegur PM personal tu. PM personal, sebenarnya bro jangan buat macam ni. Dia pula hantam kita balik. Sedangkan kita nak sampaikan supaya jangan terlalu menunjuk. Sebab dekat media sosial semua orang tengok. So manakah keistimewaan kita nanti? Kita sebagai seorang Islam sebenarnya kita kena jadi ejen kula, mendamaikan orang, bukannya saling bagi mereka bergaduh lagi. Kadang-kadang sedih itulah bro. Kadang-kadang dunia dakwah sendiri, kadang-kadang seorang contoh satu ketika dulu ada tak program orang buat I want to touch the dog. Perasan tak? Berada perasan? Ada satu program I want touch the dog tu. Okay. Syed Azmi. Okay. Ada orang yang share dan orang tu sangat berpengaruh tau. Seorang ustaz dia share, dia cakap macam tu. Lepas ni kan, lepas buat ni, buatlah pula program pegang babi dan sebagainya. Nampak tak? Agak-agak bila orang tengok seorang yang berpengaruh dia post macam tu, agak-agak apa komen dia. Sedangkan dia tak tahu matlamat sebenarnya orang buat macam tu apa. Program tu adalah supaya jangan terlalu takut pada anjing. Bukannya pegang anjing betul-betul. Kita sekarang tengok anjing je takut, seolah-olah kita lebih takut anjing daripada Tuhan. Dan kita lebih takut lagi benda macam ni daripada Allah. Boleh jatuh syirik tu. Dosa paling besar dalam Islam, syirik. Kita takut benda ni, sedangkan tu anjing dia ciptaan Tuhan. So itulah kadang-kadang membuatkan kita sedih macam tu. Sebab apabila jadi macam tu, waktu sama juga dengan Bible. Sedangkan Bible, nama Allah tu memang dah ada lama gila dah. Sebab isu di politik kan 2-3 tahun lepas, 5 tahun ke bro? Saya tak berapa ingat. Politik dia jadi besar. Even dekat Sarawak waktu tu, keluar berita pertama pula tu pukul 8. Saudara mara waktu tu, tengoklah engkau orang, ini semua tak boleh. Nampak tak? Kita sendiri yang memburuk-burukkan agama kita. Dan bila orang memburuk-burukkan kita pula, kita marah. Tapi kita memburuk-burukkan orang pula kita kita tu tak fair lah. Tak fair. Kita kena berlaku adil. Dalam semua perkara kena berlaku adil. Tapi realiti sekarang ni dakwah non-Muslim tu dah buka. Alhamdulillah dah banyak dah. Sebab ramai juga orang buat macam brother kan. So dulu kita tengok orang Muslim dia kurang buat dakwah kepada non-Muslim. Tapi sekarang ada. Bukan semualah ada. Tengok contoh macam brother. Dia lahir dari Muslim tapi buat dakwah. So brother pun buat dakwah. So ini kita kena ramaikan pendakwah, bukannya penghukum. Tak, okey, kalau satu kadang-kadang bukan buat dakwah. Kadang-kadang macam Azmin dia tak pandai buat. Macam Rizwan pun macam Muslim mungkin tak pandai sangat. Tapi actually but dakwah dia ada semangat untuk tolong. Yes, dia tolong where they can. To me that's very important. Macam Syafar pun datang, thank you for coming. Ya cikgu. So that also help, you know. You tak semestinya kena ceramah macam tu. But sometimes bila you dapat macam knowledge macam ni pun, you, at least you nampak the other side of the view. Orang lain fikir macam mana. So kita duduk kat sini pasal ni negaraku. Negaraku. See, you follow me, man. Lagi apa lagi lo mau? Apa lagi Cina mau? Apa lagi Iban mau? So kita tak boleh macam tu. It's not apa tujuan kita dilahirkan dekat sini. Kalau apa yang Brother Atif cakap tadi, actually yang ayat yang saya suka dekat, kalau pergi tengok dekat Masjid Singapura, ayat Quran yang banyak diletakkan dekat sana. Surah Hujurat ayat 13 macam cakap tadi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa syu'ban wa qaiman. Wahai manusia, sesungguhnya aku menjadi engkau daripada lelaki dan perempuan, bersuku bangsa dan bersuku kaum, untuk kita saling mengenali. No, if Allah want to make us into all Muslim, dia boleh buat. Benda tu senang je. Nak jadikan semua malaikat ini malaikat. Betul. Dia jadikan saya dengan awak lahir sebagai Islam, dengan Ridwan. Ada certain responsibility. Apa-apa benda lebih kita dapat, ada equivalent amount of responsibility. Dia tak ada bagi free macam tu je. Dia akan bertanggungjawabkan even masa kita, rezeki kita, apa yang kita buat, apa yang kita tak buat, semua akan dikira, betul? Cuma benda ni tak pernah ditekankan sikit. Jadi dia akan tanya, nikmat yang saya rasa yang paling penting yang saya ada pun, as much as about faith, we also have equivalent amount of reason. Betul tak? Dia mengajak untuk kita berfikir. Dalam Quran tu banyak, memang banyak bertanya.
afala tubsirun, taklah kau nampak, afala taqilun, takkan kau tak fikir. Memang banyak dalam kejadian kita memang banyak lah. So I think it's very important yang Bening cakap, as much as untuk ke non-Muslim, I tak nak ada misconception. Atih pun bukan saya convert kan. Cuba nak share kan, dapatkan daripada dia punya view. Bukan, and Atih as a Christian, dia supposed to be a better Christian. Betul Atih? A better Atih Kadir to his mom, to his family, to adik-beradik, to the nation. He's supposed to be a better person after dia jadi Muslim. Kalau he become a worse person, I'll kick him out man. I'll be the first person. Okay, betul. Itu yang I nak from the non-Muslim. Cuma I nak daripada apa yang Muslim dekat sini, kita ada satu nikmat. Cuma nikmat yang paling besar yang kita ada ni, tapi kita tak tahu macam nak buat. Kita kalau satu tak tahu, kita kena tahulah. Nombor dua, saya rasa tak mungkin kita boleh berdakwah untuk kita share kalau kita pun tak rasa nikmat iman tu sebenarnya. Agak susah betul. Untuk kita dapat, mungkin kita tak ada, kita dapat pun kita rasa syok lah kan. Kalau tiba-tiba dah kaya, tiba-tiba kan, cukup jadi miskin sekejap kau kaya, bawa syok betul tak? Tapi kalau dah tiba-tiba lahir anak Sultan Brunei, dia memang tak boleh nak appreciate benda senang, sebab dia dah senang. So macam dia kena sakit awam misalnya, tapi dia kena fikir juga. Banyak benda Allah testkan juga, dia kena fikir. Itu adalah benda-benda yang akan ditanya, dipersoalkan. Jadi saya nak kena fikir kat macam mana orang lain fikir. Jangan menghukum, kena ada sikit knowledge, jangan masuk Islam ikut-ikut je. Yalah, try to be on that other people's shoes. Betul? Apa orang tu fikir. Jadi, I rasa kalau dengan ada proper knowledge, proper understanding, we can really live in harmony. This is what you want, this is what Allah wants. We can unite. Macam unity, dia ada cakap dia punya tagline is unity through knowledge. Sebab kebanyakan daripada kita kalau berpecah, kita ni pasal kita tak ada knowledge, kita banyak bersangka-sangka. So benda tu memang tak bagus. Memang kebanyakan bersangka-sangka tu lah dosa. Betul tak? Saya rasa surah Hujurat ayat 12. 12. Macam saya cakap pasal tabayun, kalau dapat satu berita pada orang fasik, periksa dulu. Especially zaman social media ni memang senang. You nak buat pahala pun senang. You tolong, you share, you tolong like, you comment, you tolong. You nak buat benda yang dosa pun memang equivalent senang. Kalau boleh, jangan baca tajuk je. Baca keseluruhan dulu. Biasa orang baca tajuk je, dah share. Kalau anything positive, it's okay. Betul. Tapi for anything negative, kita tanya pendapat. Just get second thought, PM. Betul tak bro macam ni? Tanya orang mungkin tahu. Only share benda yang positif sampai betul-betul kita tahu je lah. Betul. I think with that, we conclude our session. Thank you very much Atih Kadir for sharing your journey to Islam. Sama-sama. And banyak kita tahu tadi pasal sikap orang Islam yang betul dibetulkan. Dan saya suka tekankan sekali lagi, dan ini bukan untuk convert orang. I just want to give a better representation of Islam. What Islam is. If that person masuk Islam, technically speaking, supposedly dia become a better person. Dia boleh menjadikan orang suka pada dia. Kalau you masam nak hukum, I think dia tak faham tentang Islam. This is from me, I tak tahu. Say thank you very much for coming here, for joining this session, R2F, Return to Fitrah. We'll come back after Asar, I think about 5 till to 6:30. We have a program of one, kita just buka pada siapa nak tanya pasal Islam, even from Muslims ni. I don't think dia betul-betul faham, because I ni baru 5 tahun faham betul-betul pasal Islam. Walaupun belajar Islam sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti Islam, tapi sebenarnya I tak berapa tahu sangat pasal Islam. Only 5 years ago that I think I betul-betul tahu. Dan bila I tahu I dapat nikmat, I akan cuba sharekan lah. I think I betul-betul zalim kalau I tak sampaikan benda tu. I cannot. So I buat benda ni. Walaupun orang tak buat, macam I kadang-kadang buat seorang-seorang, macam orang gila je kan, angkat benda tu, share benda ni, terlampau lebih semangat. That's what Allah bagi pada I, rasa yang my wife can acknowledge. I telah punya perspektif daripada satu debate pasal atheist. Last week on the 10th of April, ada satu debate atheist dengan Christian. But kita cuba rebat balik atheist punya point from Islamic perspective. Kita akan play back the video dan kita akan cuba bagi answers on that. So there will be a video on video. Okay, thank you very much. That's Asar time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, comment and share. That will help us. Thank you very much. Spread salam. Thank you very much. Assalamualaikum.